Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami akan membentangkan topik yang kami bersepakat untuk pilih, iaitu feminisme. Kami akan membincangkan mengenai salah seorang tokoh feminis, iaitu Mary Wollstonecraft. Saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Ahli kumpulan saya terdiri daripada 5 orang, iaitu Dayang Nur Sharifah Hafizah, Siti Khairul Nisa, saya sendiri Nurzunatul Akila, Nur Atira dan juga Siti Amira Balkis. Okey, apakah itu feminisme? Feminisme adalah pergerakan yang menyokong kesamaan wanita dalam semua bidang termasuk politik, ekonomi, masyarakat, budaya dan kehidupan peribadi. Feminisme ini adalah sebuah gerakan untuk membela hak-hak wanita ke atas lelaki. Maksud di sini juga, apa yang lelaki boleh buat, wanita juga pun boleh berbuat demikian. Wanita juga boleh memutuskan tentang apa yang mereka rasa terbaik untuk masa depan dan diri mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Karnisa binti Muhammad Rafi, nombor matrik C20A1601. Hari ini saya ingin menceritakan sedikit tentang latar belakang Mary Wollstonecraft. Nama tokoh yang kami pilih merupakan Mary Wollstonecraft. Beliau dilahirkan pada 27 April 1759 di Spitalfields, London. Seorang pengarang Inggeris yang terkenal pada abad ke-18. Beliau juga merupakan pengarang yang mengarang berbagai-bagai karya yang melintasi sepadan disiplin, memisahkan antara falsafah, persuratan, pendidikan, nasihat, politik, sejarah, agama, kewanitaan dan seksual. Beliau juga diakui pengarang berjaya dalam pelbagai genre. Perjuangan peribadi beliau merupakan perhubungan yang dinamik antara penulisan politik dan hak politik. Teori feminisme yang pertama kali dibawakan oleh Mary Wollstonecraft adalah sejenis gerakan feminis radikal. Ia boleh dikatakan aliran radikal kerana gerakan feminis yang dicadangkan oleh Mary Wollstonecraft ingin mengubah sistem strata sosial yang diaplikasikan dan bertapak di England pada ketika itu. Lapisan sosial yang dimaksudkan ialah kedudukan dan darjat wanita yang tidak sepatutnya berada di bawah lelaki, tetapi harus setaraf dengan lelaki. Kerana meletakkan wanita di bawah lelaki dalam strata sosial adalah satu bentuk penindasan peringkat tertinggi terhadap wanita dan menjadi punca kepada segala bentuk penindasan yang berlaku pada era tersebut. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Dayang Sharifah Nur Hafizah binti Osman dengan nombor matrik C20A1526. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang salah satu karya daripada tokoh yang dipilih oleh kumpulan kami, iaitu Mary Wollstonecraft. Karya tersebut bertajuk A Vindication of the Right of Woman. Baiklah, A Vindication of the Right of Woman yang diterbitkan pada tahun 1792 berhujah bahawa sistem pendidikan pada zaman Mary Wollstonecraft sengaja melatih wanita pada zaman tersebut menjadi remeh dan tidak berkebolehan. Beliau juga ada menyatakan bahawa sistem pendidikan yang membolehkan kanak-kanak perempuan mendapat kelebihan yang sama seperti lelaki akan menghasilkan wanita yang bukan sahaja menjadi isteri dan ibu yang luar biasa, tetapi juga pekerja yang berkebolehan dalam banyak profesion. Sedikit kata-kata yang ditulis dalam A Vindication of the Right of Woman oleh Mary Wollstonecraft ada menyatakan, sudah tiba masanya untuk membuat revolusi dalam tingkah laku wanita. Sudah tiba masanya untuk memulihkan maruah wanita yang hilang. Dan sudah tiba masanya untuk memisahkan akhlak yang tidak berubah daripada tingkah laku tempatan. Sebab itu, wanita pada hari ini mesti meluruskan fikiran dengan mendidik diri mereka sendiri dengan darjat yang tinggi dan dengan pendapat serta tingkah laku yang berkembang dalam masyarakat agar kepatuhan terhadap sesiapa sahaja tidak berlaku dengan sewenang-wenangnya terhadap golongan wanita. Salah sebuah contoh buku yang dihasilkan oleh Mary Wollstonecraft merupakan tajuk Feminist Interpretation of Mary Wollstonecraft. Dalam buku ini, beliau berpendapat bahawa semua wanita harus mendapat pendidikan formal supaya dapat membesarkan anak-anak mereka dengan pemikiran yang lebih tajam, bijak,
serta dapat berbincang dengan suami dengan lebih matang. Wollstonecraft bukan penyokong apa-apa jenis perkahwinan tanpa syarat. Beliau juga menegaskan bahawa wanita tidak boleh dianggap sebagai objek semata-mata, tetapi sebagai manusia yang sangat bijak. Beliau juga mengenal pasti imej sosial wanita yang berlaku dalam masyarakat. Beliau menyatakan bahawa wanita mempunyai pelbagai tugas tetap, sempit dan domestik. Di peringkat awal hidup untuk membangunkan hak wanita, Wollstonecraft menghadapi tentangan dan dihina kerana menerbitkan buku ini. Walaupun buku ini mendapat sambutan positif daripada komuniti intelektual, tetapi ramai orang yang menolaknya. Pandangan Wollstonecraft meninggalkan kesan pada generasi pemikir feminis yang seterusnya. Buku ini juga kekal sebagai objek kajian dalam akademik sehingga ke hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aminah Balkis binti Muhammad Nur Jalaluddin. Nombor matrik C20A1627. Antara hasil karya feminis dari Mary Wollstonecraft ialah Maria Orderance of Women Illustrated. Maria Orderance of Women Illustrated ialah novel feminis yang berlatarkan abad ke-18 England, iaitu zaman ketika wanita hanya menjadi aset kepada lelaki. Novel ini mengisahkan tentang seorang wanita yang dipenjarakan di rumah gila oleh suaminya yang kejam. Hal ini menggambarkan kesan undang-undang perkahwinan Inggeris yang menyebabkan wanita hampir menjadi hak milik suami mereka. Setelah terjerumus dalam perkahwinan yang salah, Maria cuba melarikan diri dari suaminya, tetapi sebaliknya dia dipenjarakan di rumah suaka. Suaminya George Venables telah memenjarakannya secara paksa di sana. Maria bersungguh-sungguh merayu bahawa dia tidak sepatutnya berada di rumah suaka ini dan mengeluh kerana dia telah dipisahkan daripada anak perempuannya yang masih bayi. Tidak ada sesiapa pun yang bersimpati dengan nasibnya, walaupun Maria berharap dia dapat memujuk Jemima untuk membantunya. Jemima merupakan seorang wanita yang bekerja di rumah suaka. Jemima tidak sanggup mempertaruhkan pekerjaannya dengan membantu Maria melarikan diri, tetapi dia mula membawa buku dan bahan penulisan Maria. Maria meluangkan masa dengan membaca dan menulis naratif kehidupan lampaunya supaya dia akhirnya dapat menyampaikannya kepada anak perempuannya. Akhirnya dengan bantuan Jemima, Maria dan Henry Danforth, iaitu rakan banduannya, mula berhubung dan bahkan bertemu di sel Maria. Danforth menjelaskan bahawa dia juga telah dipenjarakan secara tidak adil dan berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kebebasannya. Maria dan Henry akhirnya mengisytiharkan cinta mereka antara satu sama lain. Seterusnya, buku The Talks on the Education of the Daughters diterbitkan pada tahun 1787 membincangkan bagaimana kanak-kanak perempuan boleh dididik dengan sebaiknya untuk menjadi seorang isteri maupun ibu yang baik dan berharga. Memandangkan Mary pernah berpengalaman menjadi seorang guru, beliau telah mendapat inspirasi dan menyatakan pandangannya dalam buku ini. Sebagai contoh, beliau berpendapat bahawa kanak-kanak perempuan pada umumnya tidak memperoleh pendidikan yang baik dan mencukupi. Justeru, beliau menawarkan cadangan maupun nasihat dalam buku ini mengenai kaedah yang beliau fikir paling berkesan untuk didikan dan pengajaran wanita. Buku ini menggalakkan para ibu untuk mengajar anak perempuan mereka mengenai pemikiran analitikal, disiplin diri, kejujuran, kepuasan dalam kedudukan sosial mereka dan kemahiran yang boleh dipasarkan. Mary juga berpendapat bahawa wanita boleh menawarkan sumbangan yang paling berkesan kepada masyarakat jika mereka dibesarkan untuk mempamerkan akhlak, budi pekerti dan intelek yang mantap. Karya yang seterusnya ialah political writing. Mary Wollstonecraft merupakan seorang tokoh besar pada zamannya dan mempunyai pengaruh dan kajian yang meluas pada hari ini. 3 penulisan politik utama Mary disatukan buat pertama kalinya muncul pada tahun 1790-an. Daripada kesedarannya yang semakin meningkat mengenai hubungan antara politik dan ekonomi kepada hubungan antara institusi dan individu. Edisi ini menggambarkan perkembangan pemikiran politik dan kepercayaan peribadi Wollstonecraft, dan ia menerangkan kedalaman penulisan politiknya yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Pada tahun 1784, Mary Wollstonecraft telah mengasaskan sebuah sekolah perempuan di London.
Penubuhan sekolah ini boleh menjadi salah satu faktor kepada perubahan dalam gerakan kesaksamaan jantina, iaitu gender equality. Saya bersetuju bahawa penubuhan sekolah perempuan ini dapat merubah gerakan kesaksamaan jantina kerana dengan penubuhan ini ia dapat menjadi satu titik permulaan bagi Mary Wollstonecraft untuk memperjuangkan kesaksamaan yang diperlukan dalam pendidikan wanita dan lelaki. Kepercayaan Wollstonecraft berakar umbi dalam idea bahawa kerajaan bertanggungjawab dalam membetulkan ketidaksamaan ini. A Vindication of the Rights of Women adalah salah satu karya feminisme beliau yang popular. Karya ini diterbitkan pada tahun 1792. Karya ini berpendapat bahawa sistem pendidikan dalam zamannya sengaja melatih wanita untuk menjadi lemah dan tidak berupaya. Beliau mengatakan sistem pendidikan yang menjadikan kanak-kanak boleh memiliki kelebihan yang sama dengan lelaki akan menjadikan wanita yang tidak menjadi isteri dan ibu yang luar biasa. Malah boleh menjadi pekerja yang berketerampilan dalam banyak profesi. Feminis awal lainnya juga telah memohon untuk pendidikan yang lebih baik bagi wanita. Tetapi tindakan Wollstonecraft sangat bagus dalam mencadangkan bahawa penambahbaikan status wanita dicapai melalui perubahan politik seperti pembaharuan sistem pendidikan nasional. Dia menyimpulkan bahawa perubahan itu akan menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang bagaimana feminisme mengubah cara hidup kita pada hari ini. Gerakan feminisme mengalami 3 gelombang dan setiap satu daripadanya adalah sangat berbeza daripada gelombang yang datang sebelumnya dan ianya juga memberi impak dan kesan yang berbeza. Dalam gelombang pertama, ia bermatlamat untuk mengukuhkan bahawa wanita berhak untuk mengundi dan hak asasi yang lain. Mereka mengiktiraf ketidakadilan dalam masyarakat mereka dan memutuskan untuk bersuara dan membuat perubahan. Keberanian mereka mencetuskan gerakan yang masih hidup sehinggalah ke hari ini. Dalam gelombang kedua, tumpuan beralih daripada memastikan wanita mempunyai hak asas kepada berjuang untuk pembebasan. Platform baharu pergerakan itu mengandungi layanan yang sama dalam tenaga kerja, hak reproduktif dan perjuangan menentang objektif ke atas wanita. Akhir sekali dalam gelombang ketiga bermula pada tahun 1990-an dan ia terdiri daripada pergerakan seperti pergerakan #MeToo dan mempunyai penekanan yang berat terhadap hak reproduktif dan keterangkuman semua identiti. Selain itu, feminisme dapat mengubah cara hidup kita pada hari ini disebabkan terkaitnya dengan aliran-aliran feminisme. Contohnya aliran feminisme liberal yang bertujuan menyedarkan wanita bahawa mereka adalah golongan-golongan yang tertindas. Kerja-kerja yang dilakukan oleh wanita dalam sektor domestik dikempen sebagai tidak produktif dan meletakkan wanita dalam kedudukan bawahan. Budaya materialistik masyarakat Amerika mengukur segala-galanya daripada perkara material dan individualism sangat menyokong kejayaan feminisme ini. Wanita digiring keluar dari rumah, mempunyai kejayaan percuma dan tidak perlu lagi bergantung kepada lelaki. Akar teori ini terletak pada kebebasan dan persamaan rasionaliti. Wanita adalah makhluk yang berakal. Kebolehannya sama dengan lelaki. Jadi mereka mesti diberi hak yang sama seperti lelaki. Yang kedua ialah aliran feminisme sosialis yang berusaha untuk menghapuskan sistem harta. Institusi perkahwinan yang menghalalkan pemilikan harta lelaki dan pemilikan suami terhadap isteri telah dimansuhkan seperti idea Marx yang mahukan masyarakat tanpa kelas dan tanpa diskriminasi jantina. Secara kesimpulannya, Mary Wollstonecraft ini telah memberi kesan yang luar biasa terhadap peningkatan yang besar hak wanita. Dengan berani menerbitkan pemikirannya secara bertulis, Mary mengubah pemikiran begitu ramai dengan menyebarkan bahawa semua wanita layak mendapat penghormatan dan hak yang sama juga seperti lelaki. Beliau mempengaruhi konsep ini dalam masyarakat sehingga diiktiraf secara meluas sehingga ke hari ini. Beliau memperjuangkan perubahan politik, institusi pendidikan negara untuk memajukan kedudukan wanita. Perubahan sedemikian akan dapat memberikan manfaat yang berguna dan berharga kepada semua masyarakat.
Pencapaian beliau sehingga ke hari ini telah menjadi motivasi buat semua aktivis wanita untuk membuat perubahan yang lebih besar di dunia. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.